Hormat Datuk Speaker, soalan saya nombor 6. Terima kasih. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan Timbalan yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, sebelum saya menjawab Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian Tuan Dipertua. Soalan ini mempunyai dua perkara yang berbeza, yang sebenarnya tidak selari dengan peraturan Dewan. Walaupun saya telah membuat persediaan, saya mohon kerjasama Tuan Dipertua membuat tafsiran. Datuk Speaker, saya nak tambah. Sebenarnya keputusan berkait dengan penerimaan ataupun penolakan sebarang soalan terletak dengan Speaker. Ya. Ini kali pertama dalam Dewan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya rasa tak begitu, tak boleh tafsiran diterima langsung. Memandangkan soalan ini dah diluluskan oleh pihak Dewan Rakyat. Sama ada saya menurut. Kalau jawab saya sajalah kalau dah serius. Peraturan ini, buku peraturan ini perkara 23 1R2, dia kata mudah saja. Dia kata saya boleh jawab, tak ada masalah, saya buat persediaan. Sila jawab. Tapi kalau saya jawab ni panjang cerita dia. Kalau Tuan Dipertua setuju, saya boleh buat. Saya minta supaya jawab soalan. Kalau saya boleh jawab, pasal panjang. Jawab pasal dulu. dia ada dua perkara. Jawab je lah. Yang berbeza. Jawab je. Speaker dah suruh boleh jawab. Jawab. Boleh. Kalau boleh, saya jawab. Terima kasih Tuan Dipertua. Pertamanya, Mafiz menerusi jabatan dan agensinya telah melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif bagi mewujudkan sokongan ekosistem rantaian bekalan yang konsisten dari peringkat pengeluaran sehinggalah ke peringkat promosi dan pemasaran. Di peringkat pengeluaran dan pemrosesan, antara bantuan yang telah disediakan adalah pertamanya program Agropreneur Muda yang bertujuan untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian. Geran Agropreneur Muda ni adalah RM20,000 setiap individu. Lepas tu, dalam masa yang sama kita ada menyediakan pakej pembiayaan dengan kadar faedah serendah 2% tahun dengan had maksima daripada Tekun Nasional sehingga RM50,000 dan Agrobank sehingga RM200,000 bagi setiap projek. Serta kita juga mempunyai khidmat nasihat teknikal intensif daripada jabatan dan agensi atau syarikat yang dilantik oleh MAFI. Program geran pemadanan ataupun matching grant yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran, keboleh pasaran serta hasil jualan produk. Terdapat dua bentuk geran pemadanan di bawah program ini, iaitu yang pertamanya dengan izin Change Upgrade Product ataupun CUP bagi membantu usahawan di peringkat mikro melalui geran padanan dengan nisbah 70% kerajaan, 30% usahawan dengan kadar bantuan maksimum kerajaan sebanyak RM60,000. Keduanya untuk high impact product bagi membantu usahawan perusahaan kecil sederhana melalui geran padanan pada nisbah 50% kerajaan, 50% usahawan dengan kadar bantuan maksimum kerajaan sebanyak RM200,000. Insentif cukai bagi projek pengeluaran bahan makanan di bawah Akta Cukai Pendapatan nombor 7, di mana pengecualian cukai sebanyak 100% diberikan selama 10 tahun kepada projek baru dan selama 5 tahun bagi projek pengembangan. Di peringkat pemasaran pula, sokongan disediakan adalah melalui khidmat nasihat dan bimbingan pembangunan produk, program pemadanan perniagaan dan program promosi. Sebagai contoh, antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MAFI adalah pertamanya khidmat pemadanan perniagaan yang bertujuan untuk memadankan usahawan pertanian dengan pembeli industri seperti pasaraya dan sektor hotel, restoran dan juga catering. Melalui inisiatif ini, usahawan daging tempatan iaitu Al-Quds Livestock telah berjaya mendapat pasaran di 20 rangkaian lotus di sekitar Lembah Kelang pada tahun ini dan kini dalam usaha untuk mengembangkan pasaran ke lotus zon utara. Keduanya, program pembangunan Export Management Company EMC yang bertujuan untuk mempertingkatkan penerokaan pasaran ekspor melalui pembangunan jenama di pasaran luar negara. Melalui inisiatif ini, pengeksport dan juga pengimport dibangunkan sebagai pemasar produk pertanian dan agro makanan
di pasaran global melalui konsolidasi pelbagai stock keeping unit ataupun SKU dari beberapa jenama tempatan di bawah satu jenama. Ketiganya, program pemerkasaan galakan pasaran dan ekspor yang bertujuan untuk memperkukuhkan akses pasaran sedia ada dan meroka akses pasaran baru. Ia dilaksanakan oleh pejabat penasihat pertanian dengan kerjasama bahagian dan juga jabatan serta agensi MAFI serta agensi luar seperti Matrade melalui penyertaan dalam program Expo, pameran perdagangan, in-store promotion dan program promosi. Untuk jawab soalan 2 pula, ini panjang ni. Kita bagi Jawatan untuk maklumat yang berhormat, Timbalan Menteri, kita bagi soalan tambahan dulu. Saya bagi peluang. Tak, biar saya jawab yang kedua ni. Baik, sila. Untuk maklumat yang berhormat, sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan, aktiviti pertanian telah dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu dan dibenarkan beroperasi bagi memastikan rantaian bekalan makanan tidak terputus untuk kegunaan rakyat Malaysia. MAFI telah mengeluarkan sebanyak 166,769 surat kebenaran merentas daerah dan negeri kepada pengusaha pertanian bagi memudahkan aktiviti pemasaran dan pengedaran produk berasaskan pertanian. Selain itu, bagi mengelakkan pembaziran hasil pertanian, sewaktu PKP, beberapa strategi telah dilaksanakan seperti berikut. Yang pertamanya, untuk meningkatkan akses pengeluar terhadap pasaran runcit apabila pasar borong dan pemborong mula mengurangkan belian akibat pengurangan permintaan dari sektor institusi. Oleh yang demikian, pasar segar terkawal telah dilaksanakan sewaktu PKP 1 daripada 30 Mac hingga 1 Mei tahun 2020. Lepas itu PKP 3 daripada 1 Jun sehingga 11 September tahun 2021. Keduanya, meningkatkan kecekapan pengedaran melalui kerjasama strategik dengan penyedia perkhidmatan first mile daripada ladang ataupun pengeluaran kepada hub pengedaran atau pelanggan dan the last mile to hub pengedaran terus kepada pelanggan seperti pos laju, CityLink, Line Clear, Lala Move, GDEX dan sebagainya. Kerjasama ini memberi pilihan kepada pengeluar untuk mendapatkan perkhidmatan pengantar kepada kos yang lebih rendah, membuka alternatif pasaran dalam talian melalui portal e-dagang seperti Agrobazar Online, Marketplace Agrobazar Malaysia di Shopee, Shop Malaysia Online di Lazada dan juga Asia Farm. Strategi ini dapat mengurangkan kebergantungan pengeluar terhadap kaedah pemasaran fizikal sahaja. Keempatnya, menggalakkan aktiviti pemprosesan hasil pertanian menggunakan fasiliti yang disediakan sama ada untuk buah-buahan maupun produk edaran. Terima kasih Tuan Dipertua. Silakan tampau. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya harap ada keterbukaan untuk menjawab dengan tuntas kerana soalan ini mengakibatkan kesan yang sangat negatif bukan sahaja kepada pengusaha dan penternak tetapi juga kepada pengguna dengan kenaikan harga barang. Saya rujuk kepada laporan Khazanah Research Institute yang menyatakan bila bercakap tentang soal memobilisasi makanan merentasi rantaian bekalan tempatan, ia melibatkan di Malaysia 16 kementerian dengan 67 agensi. Maksudnya sangat luas. Maka perlu kerajaan dan kementerian mengambil kira cara untuk memudahkan laluan. Contoh sekarang sebagaimana diumum oleh KP di NHGP yang juga melibatkan kementerian yang berhormat akan berlaku pergantungan yang tinggi kepada hasil dedak bagi rantaian penternak dan juga makanan-makanan di Malaysia, dan antara sebab utama kenapa isi rong sawit iaitu pengganti kepada barangan import dedak yang selalunya kita guna pakai, di mana seluruh dunia sekarang bersaing untuk mendapatkannya. Jadi 95% datang daripada China dan Russia. Kita terpaksa kembali kepada kedaulatan dan sekuriti makanan dalam negara. Maka Yang Berhormat, bagi pihak kementerian, apakah langkah-langkah untuk mempercepatkan memberi insentif khas buat hasil tempatan pengusaha bagi makanan dedak yang diperlukan
untuk mengatasi keperluan ternakan di seluruh Malaysia, kerana ini yang dibangkitkan oleh mereka. Sedang kita pergi ke fasa seterusnya, tidak lagi menggunakan pergantungan kepada barangan import. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Terlampau. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Walaupun sebenarnya soalan ini dah lari daripada tujuan asal, tetapi saya akan jawab. Yang pertamanya, apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tentang apa juga masalah yang dihadapi, bukan sahaja daripada pengguna yang terpaksa membayar tinggi barang-barang keperluan makanan, bahkan kepada pengeluar produk iaitu petani penternak yang terpaksa menanggung kos production yang tinggi. Maka dengan sendirinya rantaian pemasaran ini akan berlaku. Kerana daripada mula, seperti yang kita semua maklum, bahawa kebanyakan daripada raw material ataupun keperluan asas kita adalah kita import daripada luar negara yang harga pada ketika ini kita semua tahu tak tinggi. Misalnya apa juga macam baja dan juga racun. Walaupun kenaikannya 100%, tetapi kita dapati setelah kita buat penyiasatan, yang ditanggung oleh pengeluar ataupun petani hanya 20 ke 30% saja. Mana peningkatannya tidak boleh lebih daripada tersebut. Jadi macam mana pun Tuan Yang Pertua, sekarang kita dalam proses untuk menstabilkan keadaan. Bukan sahaja kita memastikan supaya bekalan kita mencukupi, bahkan rakyat dan juga pelanggan pengguna tidak terbeban dengan harga yang tinggi. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih. Soalan tambang kedua, sila Yang Berhormat Pontian. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Apakah langkah-langkah yang dibuat oleh MAFI bagi memerangi orang tengah dalam bekalan makanan dan pemasarannya? Adakah MAFI bercadang untuk mengadakan pasar borong digital untuk petani, penternak, penanam sayur, juga membina pasar fizikal jualan terus seperti di muara sungai atau pengkalan-pengkalan nelayan untuk nelayan dan keluarga mereka menjual terus tanpa orang tengah? Terima kasih. Terima kasih Pontian. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Yang Pontian. Yang Pontian ni dapat benar-benar memahami apa juga keperluan yang sedang kita hadapi. Pertamanya, semasa kita menghadapi COVID, 3 agensi kita telah mewujudkan pasar segar terkawal. Yang pertamanya daripada Fama yang telah mewujudkan sebanyak 54. Lepas itu LPP menunjukkan sebanyak 42. Begitu juga daripada LKIM mewujudkan pasar segar mereka, ikan. Jadi maknanya rantaian kita terus berjalan walaupun kita menghadapi keadaan seperti COVID. Apa yang Berhormat sebut tadi tentang apakah peranan kita untuk memastikan supaya pasar borong digital memang pun telah bermula sejak kita menghadapi COVID, kerana bayaran pembelian atau penjualan melalui online ini cukup bertepatan sekali dan menepati apa juga kehendak daripada pembeli pada ketika ini. Dan masalah orang tengah yang kita hadapi pada ketika ini, inilah yang sedang kita perbincangkan dan kita cuba atasi supaya bukan sahaja pelanggan tidak terbeban, bahkan pengeluar iaitu petani, penternak dan nelayan tidak macam mana tidak diambil kesempatan. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih. Betul. Soalan tambahan yang kedua, sila Yang Berhormat Pokok Senar. Baik, terima kasih Datuk. Alu Gajah dah terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak dapatkan penjelasan pasal berkaitan dengan isu pasar dan sebagainya. Baru-baru ini ada jualan keluarga Malaysia yang saya akuilah harga yang begitu baiklah, murah. Beras pun boleh dapat 5 kilo RM10. Walaupun harga yang dibenarkan oleh kerajaan boleh jual sampai RM12, RM12.50. Boleh tak kalau buat hari-hari? Satu. Sebab ini anjuran Kementerian Berhormat dengan Hak Ehwal Pengguna. Boleh tak buat hari-hari ataupun boleh tak cari satu mekanisme untuk bekalkan barang itu kepada peruncit dengan harga yang murah dan mereka boleh jual dengan harga seperti mana yang dijual di pasar jualan keluarga Malaysia. Terima kasih Pokok Senar. Sila Perdana Menteri. Tuan Di-Pertua, pasar keluarga Malaysia ni akan diadakan pada setiap parlimen sebanyak 222 yang telah pun bermula. Dan pada hari Sabtu Ahad ini juga akan terus bergerak. Dan kita akan dapati bukan sahaja barangan-barangan keperluan, bahkan
termasuk ikan, ayam dan lain sayur-sayuran dan juga barang-barang keperluan yang lain akan disediakan dengan harga yang cukup berpatutan sekali. Dan kita hendak kalau boleh Tuan Dipertua, bukan sahaja rakyat tidak terbeban. Kita hendak kalau boleh apa juga yang dibuat di pasar keluarga Malaysia nanti akan memberi satu indikasi kepada semua juga yang pemborong-pemborong dan juga penjual-penjual supaya tidak mengambil kesempatan dalam keadaan yang cukup meruncing pada ketika ini. Terima kasih Tuan Betul. Orang tanya lain, jawab lain. Tambahan boleh? Soalan tambahan. Saya dah bagi 2 soalan tambahan. Tiga. Saya bagi pelang sebelah sini pula. Sila Alor Gajah. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Mekanisme sebenarnya dah ada. Ya. Model kejayaan sudah ada. Apa yang ditanyakan oleh pematang pauh tadi adalah antara kejayaan oleh Ramly Burger atau Ramly Corporation dan juga Farm Fresh. Kita kena tingkatkan pelaksanaan inisiatif ini dengan menggunakan model-model yang telah berjaya. 67 agensi yang kita ada. Kita ada swasta yang telah pun menjana pendapatan, membuat ekosistem yang boleh mendagangkan barangan daripada luar bandar. Contohnya hari ini lebih daripada 1.8 bilion. Model ini perlu diambil, diguna pakai oleh agensi-agensi kerajaan. Adakah hari ini agensi-agensi kerajaan telah melibatkan diri dalam melaksanakan tanggungjawab itu untuk memastikan keluaran ini mendapat tempat di pasaran dengan secara holistik? Saya bagi contoh, ya. Kalau dilihat koperasi outlet contohnya ada 3,000 tapi tidak diguna pakai. Kita ada pharma, kita ada agensi lain, pusat-pusat perkumpulan. Adakah ini perlu diperbaiki dan adakah senarai-senarai terkini yang kita telah guna pakai tentang model yang saya sebutkan tadi dan berapakah impaknya dari segi perolehan itu? Terima kasih. Terima kasih Alor Gajah. Terima kasih Tuan Betul. Saya jawab ringkas saja. Memang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tim cukup bertepatan sekali dah. Misalnya macam Farm Fresh sekarang yang insya-Allah akan diapungkan di pasaran bursa saham dalam jangka masa yang singkat. Walaupun mereka bermula pada tahap yang moderate, tetapi dengan bantuan dan juga bimbingan daripada MAFI, dia telah menjadi sebuah syarikat yang boleh kita banggakan. Misalnya, kita telah memberikan pertamanya kepada syarikat ini selain daripada bantuan bermula pada awalnya, kita juga telah memberikan pengecualian cukai sebanyak 10 tahun kepada syarikat ini. Keduanya, kita juga pembayaran sebanyak 10 juta ringgit di bawah projek pemacu pertanian di dalam Taman Pengeluaran Makanan pada tahun 2015. Dan juga geran padanan kita bagi juga 30% kerajaan dan 7% syarikat bagi pembelian 600 ekor lembu yang bernilai 1.8 juta ringgit. Lepas itu pada tahun 2018 lagi, kita bagi lagi 312 ekor lembu bernilai RM936,000. Untuk yang Ramly Burger ini, kerana beliau adalah seorang pengimport dan juga pembuatan ataupun manufacturing. Jadi selain daripada khidmat bimbingan dan juga kita bawa beliau ni, kita memperkenalkan ke pesada pasaran luar negara, tapi kerana memandangkan beliau tidak ada membuat apa-apa pengeluaran yang berhubung dengan pertanian, jadi kita bagi bentuk dalam bentuk yang lain. Terima kasih Tuan Betul. Terima kasih. Soalan Speaker, satu lagi soalan tambahan boleh? dia tak boleh lebih. Ini isu berkait dengan pertanian, harga. Kelang, dia tak boleh lebih daripada 3. Peraturan 24 tak boleh. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat